Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imaina binti Auzair selaku pembentang yang pertama. Seterusnya diikuti oleh barisan ahli kumpulan iaitu Ahmad Adini binti Abdul Rashid, Nur Ain Farazia binti Rodin, Wan Ahmad Uzair bin Wan Azhari, serta Nisa Azmira binti Suhaimi dan saya Nur Imaina binti Auzair. Kami topik kami adalah tentang kehebatan kepimpinan seseorang pemimpin dapat dibuktikan apabila mampu menghadapi cabaran yang kritikal. Next slide. Bagi pengenalan, yang pertama adalah kepimpinan adalah merupakan salah satu kategori tingkah laku ataupun perbuatan yang dilihat dari suatu keperluan untuk membina kekuatan organisasi, terutama dalam memimpin organisasi itu ke arah menuju atau mencapai matlamat yang ditetapkan. Maksudnya kat sini kepimpinan ni adalah satu perbuatan ataupun tingkah laku yang perlu ada bagi seseorang pemimpin. Dan yang kedua, kepimpinan juga merupakan satu elemen yang mempunyai pelbagai aspek di mana ia perlu ada pada seseorang pemimpin untuk mewujudkan sebuah organisasi yang mempunyai struktur tersendiri. Maksudnya mempunyai pelbagai aspek ni bukan hanya fokus kepada satu, orang kata macam pemimpin itu Perdana Menteri. Bukan, dia adalah dia merangkumi segala aspek. Maksudnya jika sekiranya satu organisasi itu ada pemimpin, maknanya dia dalam diri dia ada kepimpinan. Dan yang terakhir adalah konsep kepimpinan merangkumi segala aspek kerana ianya tidak boleh dispesifikkan kepada satu organisasi sahaja. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada maksud kepimpinan. Yang pertama kita tengok maksud kepimpinan dari aspek kepimpinan Islam. Kepimpinan dari sudut perspektif Islam ialah sesuatu yang terikat dengan amanah dan wajib dilaksanakan sebaik-baiknya. Kepimpinan dalam Islam juga adalah sesuatu amanah ketuhanan yang berkait dengan usaha duniawi dan ukhrawi, dengan peranan utamanya iaitu memelihara agama dan mengurus dunia. Konsep kepimpinan Islam juga beroperasi di atas dasar syura di mana pemimpin hendaklah mengadakan syura mesyuarat dengan orang yang dipimpin. Next slide. Maksud kepimpinan dari aspek kepimpinan barat pula ialah mengikut Kamus Dewan Kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin yang mana ia dilihat melalui teladan. Menurut Amitabh Etzioni, ia mentafsirkan kepimpinan sebagai kuasa berasaskan terutamanya kepada ciri-ciri peribadi. Menurut Soutgis 1958, kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan sesuatu kumpulan yang tersusun ke arah menentukan dan memenuhi matlamatnya. Manakala menurut Campbell 1983, kepimpinan sebagai satu proses bagi seseorang ketua untuk mendapatkan kerjasama orang bawah ke arah menyempurnakan matlamat tertentu. Pendapat Coase dan O'Donnell 1976, kepimpinan membawa maksud secara amnya adalah pengaruh iaitu yang dilihat dari satu atau proses untuk mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah mencapai matlamat bersama. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya Nur Ain Farazia binti Rodin. Saya akan bentangkan contoh cabaran yang berlaku dalam kepimpinan pendidikan. Setiap pemimpin pasti akan berusaha memastikan setiap organisasi atau kelompok yang dipimpin berada dalam keadaan atau situasi yang baik dan stabil. Setiap bidang dan jawatan yang ada di dalam dunia ini juga pasti akan menghadapi punca masalah yang mendatang dan setiap sektor organisasi akan berdepan dengan punca masalah yang berbeza mengikut bidang mereka. Satu cabaran yang besar kepada pemimpin-pemimpin dalam sesebuah organisasi adalah ketika negara Malaysia telah dilanda wabak COVID-19.
Bahkan seluruh dunia dilanda wabak penyakit tersebut. Oleh kerana wabak penyakit tersebut, pemimpin-pemimpin dalam sektor organisasi mengalami krisis yang baru di mana perlu melakukan transformasi corak kepimpinan yang sedia ada ke corak kepimpinan yang baru. Menurut Fulan 1998, terdapat 6 cabaran yang dihadapi oleh pemimpin dalam sektor pendidikan iaitu menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Cabaran perlu dihadapi oleh seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Kerana pada keadaan masa kini, metod tradisional tidak lagi dapat digunakan disebabkan budaya kerja di pejabat telah diubah kepada bekerja dari rumah semenjak kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, pemimpin harus berfikir dengan cekap bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti bagaimana seorang pemimpin memantau warga organisasi untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan dan bagaimana seorang pemimpin mencari fasiliti yang sesuai untuk digunakan oleh warga organisasi selama bekerja dari rumah. Yang kedua ialah mengamalkan komunikasi yang berkesan. Komunikasi sangat penting bagi semua sektor kerana komunikasi setiap warga organisasi dapat memberikan pendapat, idea-idea dan sebagainya. Cabaran utama yang perlu dihadapi apabila ketika mengadakan mesyuarat secara atas talian, rangkaian internet bermasalah. Pada ketika itu, segala maklumat yang ingin disampaikan dan dikongsikan tidak akan sampai kepada warga organisasi dan pada ketika itu, pemimpin harus secara kritis untuk mencari kaedah baharu dan agar maklumat dapat disampaikan dengan berkesan. Yang ketiga ialah mempunyai fleksibiliti. Kerana bekerja daripada rumah, seseorang pemimpin perlu mempunyai fleksibiliti agar matlamat yang ingin dicapai tercapai. Kerana apabila bekerja dari rumah, seseorang individu itu bukan sahaja menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja tetapi dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawab sebagai isteri, ibu, ayah, suami dan anak kepada keluarga mereka. Seterusnya, jika seorang pemimpin tidak mempunyai fleksibiliti, sesebuah organisasi akan mengalami masalah. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin bertegas ingin melakukan mesyuarat pada 12 tengah hari, akan tetapi tidak semua guru dapat menghadiri mesyuarat tersebut disebabkan kejadian sebegitu segelintir guru tidak mendapat maklumat yang disampaikan pada ketika itu. Yang keempat ialah mengaplikasi teknologi terkini. Cabaran terbesar kepimpinan pendidikan ialah mengaplikasi teknologi terkini kerana sistem pembelajaran sebelum ini ialah mengajar dan belajar secara bersungguh. Pemimpin harus lebih mengetahui cara menggunakan teknologi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Kerana pemimpin harus memperkenalkan dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru dan murid-murid cara bagaimana untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan pemimpin akan berdepan dengan pelbagai masalah seperti ada segelintir murid atau ibu bapa murid atau guru-guru itu sendiri yang kurang mahir dalam menggunakan teknologi yang terkini. Seterusnya ialah antara cabaran lain yang perlu dihadapi adalah menggabung konsep lama dan baharu. Menggabungkan konsep lama dan baharu seperti pembelajaran yang dahulunya dilakukan secara bersama kini harus dilakukan secara alam maya. Begitu juga dengan segala aktiviti yang melibatkan pendidik dan murid. Pemimpin harus bijak dalam menggabungkan kedua-dua konsep tersebut agar sistem pendidikan tidak terjejas. Dan yang terakhir sekali adalah menjadi fasilitator perubahan. Hall dan Hart 2014 berpendapat bahawa terdapat 3 peranan utama pemimpin sebagai fasilitator perubahan. Yang pertama ialah menitik beratkan kecekapan organisasi, yang kedua melaksanakan strategi perubahan dan yang ketiga prihatin kepada orang lain. Pemimpin perlu mencari inisiatif dan langkah yang cekap untuk memastikan organisasi sentiasa cekap dalam segala aspek. Selain itu, pemimpin juga perlu berhadapan bagaimana merangka strategi untuk terbiasa atau bertindak cergas dengan segala perubahan yang berlaku dan cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang pemimpin ialah harus prihatin kepada warga organisasi tanpa mengira siapa dan tidak pilih kasih. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Ain Faraziah. Okay, sebelum tu
suka saja memaklumkan seseorang itu sebelum digelar sebagai pemimpin terdapat cabaran yang perlu mereka hadapi kerana tiada istilah yang menyatakan bahawa berjaya tanpa menghadapi sebarang masalah ataupun cabaran. Kerana mereka mampu menghadapi cabaran itu untuk membuatkan menjadi pendoman ataupun semangat untuk menjadi yang lebih baik. Okey. Antara poin yang saya sertakan dalam cabaran menyelesaikan masalah dalam kepimpinan ini ialah yang pertama, konflik. Okey. Konflik ini merupakan situasi di mana adanya ketegangan ataupun munculnya kesulitan lain di antara dua pihak ataupun lebih. Kesannya dia mampu membuatkan peribadi maupun semua yang terlibat dalam konflik ini menimbulkan perpecahan, permusuhan dan sebagainya. Antara punca juga berlaku konflik ini juga perubahan pesat dalam persekitaran, juga timbulnya cabar-cabaran kepada kepimpinan ini. Selain itu juga kita melihat pada hari ini terdapat banyak masalah-masalah yang berlaku dalam kepimpinan. Bahkan juga terdapat masalah yang berat dan juga kritikal. Sebagai contoh, saya mengambil isu berkaitan konflik antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga parti-parti ataupun ahli-ahli menteri perbankan yang mana mereka ingin menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga mereka juga mahu menarik balik sokongan terhadap beliau. Okey, seterusnya poin kedua. Okey, baik. Antara poin kedua ialah pengurusan organisasi yang tidak teratur dan juga tidak berkesan. Proses sosial yang menentukan tanggungjawab untuk kecekapan ataupun keberkesanan perancangan dan perjalanan pergerakan. Okey, di sini dinyatakan ciri-ciri pengurusan organisasi yang berkesan untuk mencapai kejayaan dunia maupun akhirat. Yang pertama, falsafah dan juga nilai yang jelas. Yang kedua, mempunyai akhlak yang mulia, berkemahiran, mempunyai komitmen terhadap organisasi dan mempunyai semangat persaudaraan sesama umat Islam. Dan yang terakhir ialah sistem dan amalan dalam rangka syariah Islamiah, iaitu adil, saksama, efektif, syura dan juga menilai sendiri, iaitu muhasabah. Okey, poin yang ketiga. Okey, baik. Antara poin yang terakhir ialah seperti digugat pihak lawan merupakan cabaran dalam menghadapi masalah dalam kepimpinan. Yang mana hal ini sebegini sudah pasti berlaku lebih-lebih lagi di dalam kalangan masyarakat ataupun ahli politik dan juga setiap organisasi yang lain. Sebagai contoh, di dalam organisasi politik yang mengamalkan sistem berparlimen ataupun demokrasi yang mana pihak lawan di dalam parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri boleh bertanya soalan yang mana untuk menjatuhkan pemimpin ataupun dengan niat yang ingin memburukkan pemimpin tersebut. Hal ini juga jelas untuk menganggap bahawa pemimpin itu berasa lemah untuk menjawab. Akan tetapi sebagai pemimpin yang berwibawa sudah pasti perlulah menjawab soalan dengan tenang tanpa sebarang melulu seperti pihak lawan. Hal ini sebagai contoh saya boleh berikan mengenai Tengku yang berhormat Senator Tengku Zafrul selaku Menteri Kewangan
yang membentangkan Belanjawan 2021, yang mana ada juga pihak yang tidak bersetuju dengan beliau kerana menyatakan ianya tidak adil ataupun sebagainya, yang mana ada pihak ingin menjatuhkan beliau, tapi beliau hanya senyum dan menjawab dengan jawapan yang berfakta. Hal ini jelas terbukti bahawa sifat kepimpinan pemimpin tersebut dapat dihadapi saat-saat situasi yang kritikal ataupun yang sukar, dengan beliau meletakkan konsep dengan tenang dan juga relax. Okay. Kita masuk kepada pembentang yang seterusnya. Okay, terima kasih kepada pembentang Saudara Uzai. Seterusnya kita masuk kepada langkah menghadapi masalah dalam menghadapi cabaran kritikal. Maka saya mengambil beberapa contoh daripada tokoh seorang pemimpin, iaitu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, langkah yang pertama adalah mengumumkan PKP di peringkat awal. Itu berkuat kuasa pada 18 Mac dan seterusnya dilanjutkan sehingga 14 April. Langkah yang terusnya ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini melibatkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan sosial dan budaya. Langkah seterusnya mengarahkan sempadan ditutup. Pada 27 April 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keputusan untuk mengekalkan penutupan sempadan dibuat berdasarkan pertimbangan. Sekatan yang dilakukan adalah melibatkan penutupan sementara penerbangan keluar masuk dari India. Hal berikut tidak berunsur perkauman atau diskriminasi. Sebaliknya adalah usaha bagi membendung masalah penularan COVID-19 varian baru ke negara ini. Langkah seterusnya adalah membuat program vaksin kerjasama bersama KKM. Kerajaan mengadakan strategi untuk memastikan sebanyak yang mungkin penduduk di Malaysia menerima vaksin. Vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia. Usaha ini diharapkan dapat mengembalikan ekonomi negara kita segera pulih dan kehidupan rakyat menjadi lebih baik, walaupun kita masih perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan menjaga SOP kendiri. Okey, akhir sekali kita tengok dari segi kesimpulan daripada tema. Okey, yang pertama sekali simpulan yang boleh kita ambil ialah cabaran dan dugaan yang kritikal itu adalah sesuatu masalah yang boleh kita definisikan sebagai ia sangat berat dan sukar untuk diselesaikan. Okey, sebagai contoh cabaran dan dugaan yang kritikal yang kita boleh relatekan isu semasa sekarang ni adalah wabak COVID-19. Okey. Dan setiap pemimpin perlu berfikir dengan baik dan menggunakan gaya kepimpinan yang betul bagi menangani masalah yang dihadapi. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dari segi gaya kepimpinan seorang pemimpin, kita bagi contoh dalam pemimpin di Malaysia lah. Okey, disebabkan beliau menggunakan gaya kepimpinan yang baik, jadi masalah COVID-19 itu kalau kita tengok dari segi dahulu dengan sekarang, ianya menurun. Kan, sebabkan beliau menggunakan gaya kepimpinan yang baik dan setiap pemimpin tu perlu bijak dalam merancang perancangan bagi menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat. Sebagai contoh, memberi vaksin dan membuat kawalan pergerakan dan sebagainya. Dan secara akhir ialah gaya kepimpinan itu adalah mempengaruhi sebuah kejayaan bagi pemimpin tersebut. Okey, sebelum kami mengakhiri pembentangan, saya mewakili pihak
ahli kumpulan ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Sir Hasrul iaitu pensyarah bagi subjek politik kepimpinan. Dan itu saja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.